Sapu kepala ni banyak mana? Yang dikira sebagai sok. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i kan? Ke Hanafi sini. Tiga helai rambut. Waktu bukan 90%, berapa persen? Tiga helai rambut. Ataupun ada juga setengah kaul kata 1/10. Itu saya kata 90%. Kalau tentang mazhab Hanafi buat sebagaimana yang dalam mazhab Syafi'i, tidak sah. Hanafi, Maliki, Hambali, tiga-tiga mazhab ni kita buat sebagaimana mazhab Syafi'i, tidak sah. Kerana mereka perlu sapu kepada seluruh kepala. Tak apalah tu apa ni, perbezaan pendapat, kita dah terima pakai pendapat, tapi diskaun 90% tu pun masalah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري, wahai Tuhan, lapangkanlah dadaku, ويسر لي أمري, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, huraikan simpulan kata-kata pada lidahku, yafqahu qawli, agar mudah difahami kata-kataku. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Ya Allah, ajarkanlah kami apa yang kami masih jahil, dhakkirna ma nasina, dan ingatkanlah kami apa yang telah kami lupa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, Allah, tidak apa yang kami ketahui kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita sambung lagi perbincangan dan pengajian kita dalam kitab Fiqhul Manhaji dalam mazhab Asy-Syafi'i. Fiqh yang tersusun, yang berkaedah dalam mazhab Syafi'i. Jumpaan yang lepas kita masih bincang berkenaan dengan istinja. Habis dah. Malam ni berkenaan dengan hadas dan juga wudu. Baik. Tamunya tuan kita sebut ni berkenaan dengan hadas. Kita duduk sebut hadas. Umumnya pada pengetahuan kita orang Melayu, sebut hadas ni maknanya bernajis. Tapi maksud sebenar hadas ni adalah bahasa Arab hadatha, berlaku. Peristiwa, laku, peristiwa, sesuatu, itulah hadas. Dan dari segi fiqh, hadas ini terbahagi kepada dua. Pertama yang dikenali ataupun dipanggil sebagai hadas kecil. Hadas kecil, dan yang keduanya hadas besar. Apa hadas kecil dan apa hadas besar? Baik. Hadas kecil, tuan kita sebut di sini, ialah perkara iktibar. Kita baca dulu, pahami saya kita. Perkara iktibari
yang berlaku pada anggota manusia, iaitu yang 4, iaitu muka, dua tangan, kepala dan kedua kaki, di mana ia menegah daripada sahnya sembahyang dan seumpamanya. Ia boleh dihilangkan, yakni hadas kecil boleh dihilangkan, dan dia tulis di sini terangkat. Orang Melayu kita pun faham terangkat kan. Lepas ni saya beritahu apa maksud sebenar terangkat. Dengan berwuduk. Dengan ini maka jadilah ia orang yang bersedia untuk bersembahyang dan seumpamanya, yakni ibadat yang memerlukan kepada tiadanya hadas kecil. Baik. Kalau kita sebut sini hadas kecil adalah perkara iktibar. Kenapa dia kata perkara iktibar ni? Dia berlakunya benda lain. Contoh berlaku apa? Buang air. Buang air kecil, buang air besar, keluar angin. Berlakunya benda tu. Tapi terjadinya kepada manusia dia ada satu kesan, nama dia hadas kecil. Maknanya berlaku benda lain, tapi kesannya benda lain. So kesannya benda lain inilah dipanggil sebagai iktibar. Hadas kecil adalah iktibari daripada ataupun kesan daripada kita buang air, kita buang air kecil, buang air besar, buang angin dan sebagainya. Ataupun lebih mudah kita faham lagi, yang membatalkan wuduk lah. Yang membatalkan wuduk. Jadi orang yang batal wuduk ni dipanggil sebagai hadas kecil. Yang berlaku pada manusia yang 4, muka, 2 tangan, kepala dan 2 kaki ni, sebab itu anggota yang mesti dibasuh lepas daripada ni. Kita akan belajar bab wuduk. Kalau kita, guru kami dulu selalu sebut, kerana di sana ada satu athar yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia kata, "Lau kana ad-dinu fira." Kalaulah sekiranya agama ni kepada, kita nak kata apa? Logik akal. Kalau sekiranya agama ni logik akal, maka menyapu khuf di tapak kaki adalah lebih utama daripada sapu atas. Tuan-tuan pernah belajar bab sapu khuf? Tak pernah belajar, tak pernah tahu. Khuf pun tak tahu nak apa. InsyaAllah satu hari kita akan belajar, ada bab ni dalam perkara. Khuf ni apabila kita dalam keadaan berwuduk, kita pakai satu, dia semacam stocking daripada kulit. Kita pakai khuf ni, apabila pakai khuf, lepas tu dia batal wuduk. Dia dalam keadaan wuduk, dia pakai khuf, lepas pada tu batal wuduk, dia kentut misalkan. Maka kena baharu tak wuduk? Jawabnya kenalah. Semasa wuduk ni dia hanya dia boleh basuh muka, basuh tangan, sapu kepala dan sapu khuf tanpa perlu buka khuf untuk dibasuh kaki. Ni mungkin perkara baru dan tidak lazim lah. Kerana pakai khuf ni pun sendiri dalam masyarakat kita tak ada. Biasanya orang-orang negeri sejuk pakai. Contoh pergi Mekah, Madinah ni sekarang orang ramai dah pergi musim sekolah, musim cuti sekolah ni kan. Ataupun orang-orang daripada negeri-negeri sejuk, dia biasa pakai khuf. Tujuannya supaya lindung kaki daripada cuaca sejuk. Dan kewajipan khuf ni dia sapu atas. Kalau kita fikir, Sayyidina Ali kata kalau fikir logik, bawah lah. Sebab duduk jalan-jalan kan kotor bawah.
Ada tak? Sebab Nabi buat sapu atas khuf, atas. Nabi sapu bahagian atas. Sebagaimana kita sapu di kepala, kita sapu jugalah di bahagian khuf itu. Di atas saja, bawah tak sapu bahkan. Begitu juga dalam masalah wuduk ni. Kita buang air di mana? Pada kemaluan lah. Tak. Ataupun apa? Buang angin pada kemaluan belakang jugalah. Logik akal, mana tempat kena basuh? Tempat keluar lah kan? Sapu bersih tempat keluar, selesai lah. Tapi tak. Bontok punya pasal, muka kena basuh. Nak cerita pada kita, ini berkenaan agama. Ini berkenaan dengan agama. Datang agama kita ini dengan nas dan dalil daripada Al-Quran, daripada Nabi kita SAW. Nah, Al-Quran bagi tahu begitu, maka kita buat begitu. Nabi suruh buat begitu, kita pun buat begitu. Walaupun dari segi akal macam tak kena. Ni nak menundukkan diri kita daripada egonya logik manusia. Ini semata-mata guru kami dulu dia sebut ta'abudiyah. Perkara kita buat kerana sifat kita sebagai seorang hamba. Allah Ta'ala dalam Al-Quran sebut begini, kita buat begitu. Nabi mari bagi tahu buat begini, kita pun buat begitu. Itu sebab dalam masalah wuduk ni bukan ceritanya basuh muka. Yalah, memang kita basuh muka, kita basuh tangan, kita sapu kepala, kita basuh kaki. Memang itu perbuatannya. Tapi bukan semata-mata basuh sebagaimana kita kena COVID-19 dulu kan. 2-3 tahun lepas. Habislah diajar basuh tangan begitu. Sekali tak cukup basuh tangan, kena letak sabun. Tak cukup sabun, kena letak lagi apa? Sanitizer. Itu orang putih ataupun doktor ni baru sehari dua ni jadi tibak perkara ni. Kita bahkan boleh kata 5 kali sehari kita basuh muka, tangan dan sebagainya. Kalau nak dikira daripada segi umat manusia Islam lah yang paling bersih sepatutnya, kerana dia basuh selalu. Tapi walaupun disuruh basuh, tidak dibenarkan membazir. Basuh paling banyak 3 kali. Lebih makruh. Tak boleh. Sekali pun sudah sah. Maka kita buat perkara ni kerana kehambaan kita kepada Allah SWT. Baik. Ni saya nak sebut ni tadi. Ia boleh dihilangkan dan terangkat daripada wuduk. Kerana kitab kita ni asal dia dalam bahasa Arab dan diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Dan kitab-kitab Melayu lain pun kerana diambil ni daripada bahasa Arab. Bahasa Arab dia panggil rafa'al hadath. Rafa'al hadath. Rafa'a ni orang kita dia reti angkat sahaja. Walhal rafa'a ataupun angkat ni dia juga memberi maksud lain. Sebelum tu kita nak bagi contoh dengan perkataan biasa apa. Saya tak jumpa contoh perkataan biasa yang digunakan angkat. Kerana apabila kita sebut angkat, dia mesti ada sesuatu. Tak gitu. Tu guru kami dulu dia lebih tegas. Dia kata, kamu angkat hadas, letak di mana? Dia kata sebenarnya rafa'ah lebih tepat adalah menghilangkan hadas. Cuma kerana penulisan dalam bahasa Melayu ni diterjemah direct daripada bahasa Arab. Wallahu ta'ala alam, bagi kami, guru kami dulu dia kata yang lebih tepat rafa'ah ni maksud dia menghilangkan hadas, bukannya angkat. Kalau angkat
Letak mana? Letak kat mana? Rafa'ah di sini maksud menghilangkan hadas. Jadi yang kita dah sebut angkat hadas tu bukan angkat, hilang. Hilang. Banyak kali terjemahan dalam bahasa Arab ni apabila diterjemah ke dalam bahasa Melayu ni dia tak kena. Dia tak kena. Bahkan ada yang salah. Saya sebut betul-betul salah. Yang menyebabkan menjadi dah bertunjang dalam masyarakat kita orang Melayu. Dalam bahasa Arab dia ada satu perkataan qalbu. Qalbu. Diterjemah dalam bahasa Melayu hati. Tuan-tuan, kalau pergi umrah ke pergi haji ke pergi ke darat, cuba minta antara hidangan orang Arab ni dia suka makan waktu pagi terutama hati goreng. Dalam bahasa goreng dalam bahasa Arab magli. Tuan-tuan pergi minta qalbu magli. Memang kena halal ke Arab. Kalau lah qalbu tu hati. Tapi orang Arab sebut apa hati ni? Kibdah, kabidun ataupun kibdatun. Pergi ke darat minta kibdah magli wahid. Kibdah magli siapa ni? Roti goreng. Dia orang suka makan pagi-pagi. Roti goreng, apa ni? Roti goreng pula. Ati goreng, ati unta. Ati unta. Ati unta dengan roti dia ambil cicah dengan cukur. Itu hidangan dia lah. Orang kita tak makan cukur pagi-pagi buta. Hati pun tak makan pagi-pagi buta. Orang mua dia makan sate pagi. Orang sini ada makan sate pagi. Tak ada lah. Sini makan nasi lemak lah. Tak. Tapi nak ceritanya kadang-kadang ada terjemahan yang tak betul daripada bahasa Arab. Tapi kalau sampai kita kata apa ni, perasaan hati apa semua tak. Sebenarnya ia merujuk pada jantung. Orang kalau cerita bab ni dia jadi panjang. Tapi tak apalah, kita faham lah macam mana. Dah. Dengan itu maka jadilah orang yang bersedia untuk sembahyang dan sembahyang. Baik, habis bab hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Hadasul akbar. Ialah perkara iktibar, juga perkara iktibar. Sebab benda lain yang berlaku, kesannya lain. Yang berlaku pada seluruh badan di mana ia menghalang daripada sahnya sembahyang dan perkara-perkara yang termasuk di dalam hukumnya. Tadi hadas kecil pada muka, pada tangan, pada kepala, pada kaki. Basuh 4 anggota tu dah selesai. Tapi hadas besar tak boleh 4. Kena semua badan. Ataupun kita sebut sebagai mandi lah. Ataupun lebih tepat lagi mandi wajib. Baik. Hadas ini akan terangkat ataupun hilang dengan mandi. Dengan itu maka jadilah ia seorang yang layak untuk melakukan perkara yang dilarang melakukannya yang disebabkan oleh hadas besar tersebut. Baik. Habis berkenaan dengan hadas. Hari ini kita nak masuk berkenaan dengan wudu. Wudu. Kita dah belajar dah sebelum ni berkenaan dengan air, kategori air, apa semua mana boleh kita nak ambil wudu dan sebagainya. Berhadasnya macam mana. Hari ininya wudu. Wudu. Orang Melayu kita panggil apa? Air semayang. Air semayang. Air itu tak semayang, orang semayang. Tapi saya pun tak tahu kenapa kita panggil air semayang. Istilah bahasa Melayu tu tak ada masalah apa. Dan nama kita Melayu panggil air semayang. Dah. Dulu ada juga orang kita bising apa, jangan guna semayang, guna solat. Dah kita orang Melayu, kita guna semayang. Bukannya apabila kita kata semayang ni sembah benda lain, tak. Semayang solat. Orang Melayu panggil semayang. Arab panggil solat. Orang Melayu juga panggil Kristian.
Arab panggil Nasrani. Supa je. Duk bergaduh buat apa. Ya. Orang kita suka bergaduh. Makna wudu pada bahasa dan syarak. Kataan wudu pada segi bahasa diambil daripada iaitu elok dan berseri. Wudu dalam bahasa Arab dari segi perkataan itu sendiri, makna dia elok dan berseri. Tuan-tuan, istilah-istilah yang ada dalam pelajaran fiqh, wudu ke fiqh tu pun sendiri, dia perkataan-perkataan di sini sudah wujud dalam bahasa Arab. Bahkan bukannya satu perkataan baru. Maka perkataan ini diambil daripada Arab asalnya, tapi apabila dah mari dalam pelajaran fiqh, dia menjadi satu perkara khusus dalam fiqh. Walaupun wudu daripada bahasa Arab ni makna dia elok dan berseni, tapi apabila kita belajar fiqh, kita tahu wudu maknanya perbuatan yang kita duk buat. Tuan-tuan boleh faham? So kalau kita sebut wudu, kita tahu wudu ni sekian nak buat. Tapi perkataan wudu asalnya adalah elok dan bersih. Elok dan bersih. So umpama solat lah. Solat juga adalah satu perkataan Arab. Yang asal solat ni solat adalah doa. Tapi apabila sebut solat dalam pelajaran fiqh, kita akan tahu solat ni bermula daripada takbiratul ihram dengan perbuatan-perbuatan yang ada daripadanya dan diakhiri dengan salam. Itu solat yang kita faham. Tapi dari segi asal perkataannya doa. Doa. Baik. Ertinya pada syarak. Apabila sebut wuduk ni dalam pelajaran syarak ataupun pelajaran fiqhnya, perbuatan menggunakan air pada anggota-anggota tertentu beserta dengan niat. Perbuatan guna air pada anggota tertentu, sebab bukan semua anggota, dengan niat. Sebab tu kalau kita pergi ke air, ada air banyak atau pergi kolah misalnya kata, kita basuh semua tangan, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Selesai tu kita tanya, buat apa? Tak ada, basuh muka, basuh kaki. Sah ataupun tidak wudu dia? Tak sah. Sebab tak ada niat. Bukti tak ada niat sebab kita tanya dia, tak ada, saja basuh muka, basuh kaki. Itu nak kata bukti kepada wujudnya niat. Wujudnya niat. Niat ni bukannya sahaja aku berwudu ataupun sahaja aku salat, tak, itu lafaz. Niat adalah yang wujud daripada diri dia. Yang dia buat sesuatu tu dalam keadaan sedar dan bertujuan. Saya lebih suka guru kami dulu dia kata, niat ni adalah bertujuan. Dia buat macam kita lah, orang Melayu kita selalu sebutkan, aku tak niat macam tu. Ataupun apa bahasa Melayu kita guna, aku tak niat macam tu. Maknanya dia buat benda tu bukan dengan tujuan dia. Contoh apa? Ada satu kesalahan dalam negara kita ni, membunuh tanpa niat. Dia nak pukul tu, sehari dua ni ke ada yang dia pukul sampai mati. Accident ke apa? Allah, zolim orang kita. Accident. Tu kategori bunuh tanpa niat. Tengok dari segi zahir lah. Dia bercara mahkamah besok, tahu lah macam mana. Sebab mungkin saya ingat dia pukul tu bukan kerana nak bunuh, tapi pukul dengan pagi, but, kasut, kayu, mati lah kawan tu. Maknanya dia buat satu benda dengan tak bertujuan itu, tapi menghasilkan mati dan sebagainya tanpa niat. Jadi dia buat sesuatu dengan tujuan, maka
dikira sebagainya. Manakala air yang digunakan untuk berwudu, manakala air ialah yang digunakan untuk berwudu. Kita guna air untuk berwudu. Air. Air ini pula, kita belajar dah sebelum ni, air yang suci. Adakah semestinya air suci ini bersih? Dan adakah air bersih itu suci? Kalau air bersih itu suci, contoh air bersih apa dia? Air TO ais. Bersih tak? Kalau tak bersih, dia tak minum. Tapi adakah dia suci? Dia tidak suci. Contoh apa lagi? Air minum, mana jenis yang kita nak sebut air ni lah. Hak jenis suci tapi tak bersih pula. Tuan-tuan, air kat rumah air pahit ke? Syabas lah. Selalu suci. Selalu bersih. Kebanyakan hari bersih lah. Ada hari-hari yang dia tak bersih. Bila dia tak bersih, dia berkarat. Betul? Kecuali tuan-tuan ambil air wuduk dengan air koru. Dah lah. Ambil air paip direct. Seringkali air ni tak bersih. Bukti tak bersih, kita tak minum. Buka air paip, kita tak minum. Kalau upah RM1, kita tak nak minum lagi. RM10 minum pun. Tak bersih. Tapi adakah dia tak suci? Suci. Air suci. Jadi bersih dengan suci ni lain cerita. Isu 2-3 hari lepas ni berkenaan dengan apa? Air apa? Air kumbahan yang dipanggil apa? Suling. Air kumbahan yang disuling. Negara kita ni wallah. Tapi benda ni kalau di Singapura memang. Di Singapura. Ni kita dah kot pasal air kita banyak. Air kita banyak. Air suling juga di negara-negara Arab. Cuma dia bukan air najis lah. Dia air apa? Air laut. Lepas tu tuan-tuan pergi buat haji, umrah ke semua. Mutawif biasa pesan, jangan minum. Walaupun tuan-tuan ada cerit nak apa? Masak ambil air paip, masak. Try tak cari. Batuk tak sudah. Pergi belilah air. Tak nak beli, ambil air Zam-Zam. Bawa bekah masa pergi solat tu. Balik hotel, bawa air tu. Sebotol, 2 botol cukup aku. Dah 5 kali saya semalam 5 botol, cukup lah sehari, tak cukup lagi 5 botol. Jangan tu, sebab tak boleh nak masuk dengan tu. Askar awal-awal lagi terajar. Itu tak payah beli. Kalau ada duit nak beli, pergi beli dia bendau kedai runcit dia. Banyaklah kedai runcit ni, tapi yang famous ni bendau. Air Zam-Zam ada jual. Air mineral memang jual lah. RM5 je tuan-tuan. 5 liter. Kita 5 liter berapa? RM7. Air mari tuan-tuan. Air mineral kita lebih mahal pada Zam-Zam. Cuma jangan Zam-Zam yang sama sampai kat kita lah. RM90. Baik. Ia dinamakan demikian kerana mengelok dan menyerikan anggota dengan membasuh dan membersihkannya. Fardu wudu. Fardu wudu
ataupun kita kenali dengan rukun wudu. Ada 6 perkara. Pertama, niat. Saya sebut dah tadi, kalau dia basuh segala benda, segala anggota pada badan dia, tiba-tiba sudah kita tanya buat apa? Tak ada, saja basuh kaki. Adakah dia jadi wudu? Jawabnya tak. Kenapa? Tak ada niat. Tidak ada niat. Yang kedua, membasuh muka. Bagi lalu untuk azan sekejap. Bersama sikit habis lagi. Fardu wudu, 6 perkara, iaitu pertama niat. Yang kedua, membasuh muka. Basuh muka, waslul wajh. Basuh muka. Muka ni kena basuh. Detail kita akan belajar lah. Ni kita sebut secara sepikanan. Yang ketiga, membasuh kedua-dua tangan hingga ke siku. Hingga ke siku. Kenapa dia sebut? Perkara ni disebut agak jelas di dalam Al-Quran. Bi aydiyakum ilal marafiq. Basuh tangan, kedua-dua tangan kamu hingga ke siku. Kerana yadun dalam bahasa Arab ni, dia bermula daripada hujung jari ni sampai ni, bahu. Hujung jari sampai bahu. Jadi kalaulah ni secara logik kita fikir, dia sebut basuh tangan, maka menyebabkan mana tangan? Sebagaimana berlaku dalam ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, maka potonglah tangan mereka. Ayat ni dia sebut yadun saja ataupun aydiyahuma. Menyebabkan di kalangan ulama berbeza pendapat nak potong takat mana. Ada kata pergelangan, ada kata jari, ada bahkan kata sampai semua. Beza pendapat. Tapi dalam masalah ni agak jelas. Basuh tangan hingga ke siku. Baik. Yang ketiga, menyapu kepala. Sapu kepala. Bukan basuh. Sapu. Wamsahu masaha dalam bahasa Arab ni sapu. So apa maksud sapu? Maksudnya tangan kita yang ada kesan air, tangan itu kita sapu pada bahagian kepala. Itu maksud sapu, bukan basuh. Kalau basuh kita kena ambil sejumlah air baru basuh. Tak, sapu. Cuma saya nak sebut jugalah, masalah sapu kepala ni saya dah tengok. Bukanlah tengok sangat, tertengok lah. Dia agak bermasalah kalangan awam kita. Pertama sekali, hak bak sapu tu tak apalah, kadang-kadang dia basuh. Hak tu dia jadi makruh sebab berlebihan air. Masalah lagi, kataan perbuatan ni diminta supaya sapu. Siapa maksud sapu? Sapu makna kata bergerak. Sama ada tangan ini bergerak ataupun kepala ni bergerak. So ini baru makna sapu. Pertama, sebab saya tengok kadang-kadang ada di kalangan kita ni, harap-harap kita tak ada lah, dia tak sapu, tapi dia buat apa? Contoh pernah tengok? Dia tepuk. Tepuk lain. Kalau bahasa Arab dia panggil darabah. Tepuk ni pak. Mana kalau dia tepuk, dia tak bergerak. Dia ambil tangan, pak, dia tepuk. Dia ambil lagi sekali, pak, dia tepuk. Dia ambil lagi sekali, pak, dia tepuk. Dia tak sapu. Sapu kena bergerak. Kena bergerak. Yang keberapa dah? Yang kedua.
Yang ketiga, dahlah dia tampal ataupun tepek. Dia tepek tempat tak kena pula. Di mana? Di mana? Dia tepek pada dahi. Pernah jumpa? Dahi ni bukan tepek, sapu pun tak sah. Tempatnya bukan di dahi, tempatnya adalah pada kepala. Sedia ada beberapa isu tadi. Ni saya selalu sebut ni. Kalau mari tajuk ni saya selalu tekankan. Sebab saya selalu tertengok lah. Bukan nak tengok sangat orang dah. Kadang-kadang tertengok, especially budak-budak lah. Tapi kadang-kadang budak 40-50 pun ada juga. Pertama dia tak sapu, yang keduanya dia tampal, yang ketiganya tampal atas dahi pula tu, tak kena pada kepala. Walhal dalam mazhab Syafi'i ni bagi diskaun banyak sangat dah, 90% bagi diskaun. Kenapa saya kata 90% dalam masalah ni diskaun? Satu-satunya mazhab yang mengatakan bahawa sudah sah sekiranya sapu. Banyak mana tuan-tuan? Yang tuan-tuan tak tahu dah sama. Itu tu tahu dah bab wuduk ni kan? Kita tahu. Tahu dah. Sapu kepala ni banyak mana? Yang dikira sebagai sah. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i kan? Ke Hanafi sini. Ha? 3 helai rambut. Waktu bukan 90% ni, berapa persen? 3 helai rambut. Ataupun ada juga setengah kaul kata 1/10. Itu saya kata 90%. Kalau tuan-tuan mazhab Hanafi buat sebagaimana yang dalam mazhab Syafi'i, tidak sah. Hanafi, Maliki, Hambali, tiga-tiga mazhab ni kita buat sebagaimana mazhab Syafi'i, tidak sah. Kerana mereka perlu sapu kepada seluruh kepala. Tak apalah tu apa ni, perbezaan pendapat, kita dah terima pakai pendapat, tapi diskaun 90% tu pun masalah lagi. Tu sebab saya ingat saya kena ajar sapu kepala. Kalau ajar sapu kepala dia tak ada masalah. Tu. Kalau ajar sapu kepala dia jadi tak ada masalah lah. Sebab dia tak sapu dia dahi, ataupun dia tak tepuk dah kepala tu, dia akan sapu. Tak apalah, itu dari segi khilaf mu'tabar di kalangan para fuqaha, ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Hanafi. Akhir sekali, basuh kaki hingga ke buku lali, dan akhir sekalinya 6, tertib. Orang kata kena ada niat sebelum daripada buat. Lepas tu basuh muka, lepas tu basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Itu maksud tertib. Tiba-tiba mari basuh kaki dulu, baru nak basuh muka, baru nak basuh tangan, lepas tu sapu kepala. Sah? Jawabnya tak. Walaupun keempat-empatnya sudah dibuat. Kenapa tak boleh? Kerana dalam Al-Quran disebut begitu tertib. Disebut basuh kepala dulu, basuh muka dulu, yang keduanya basuh tangan, yang ketiganya sapu kepala, yang keempatnya basuh kaki. Maka kita buat secara tertib sebagaimana disebut dalam Al-Quran, dan juga sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi kepada para sahabat yang melaporkan akhirnya sampai kepada kita. Sekarang ini daripada saya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Ya Allah, jadikanlah kami kalangan mereka mendengar kata-kata dan mengikut perkara-perkara yang baik dan beramal dengannya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan yang Engkau rahmati, dan perpisahan selepas ini perpisahan yang Engkau jaga kami daripada segala dosa dan segala maksiat.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.